Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama hadir untuk solat fardu berjamaah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kita pada malam ini untuk kita melapangkan masa berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati setiap amalan yang kita lakukan, khususnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, walaupun dalam suasana kita diuji lagi dengan wabak ini, kita masih diberi peluang untuk meneruskan ibadah di masjid. Masih lagi dibuka untuk solat berjamaah walaupun terhad bilangannya. Dan masih lagi dibuka untuk majlis ilmu, kuliah pengajian dijalankan. Jadi ambillah kesempatan yang mana masih belum berkesempatan untuk hadir majlis ilmu, hadirlah, tuan-tuan. Kerana nikmat kita berada di majlis ilmu ini, kita akan rasa betapa besarnya nikmat majlis ilmu ini hanya apabila kita ditarik balik nikmat tersebut. Barulah kita akan rasa betapa besarnya kelebihan dan ganjaran berada di majlis ilmu. Tuan-tuan, sedar tak sedar kita hari ini sebenarnya hanya tinggal 10 hari sahaja lagi untuk menuju bulan Rejab. Bermakna sekira-kira lebih kurang 70 hari sahaja lagi kita akan menemui atau memasuki bulan Ramadan. Ya. Pantas masa berlalu. Jadi ambillah kesempatan yang ada. Kita pun belum pasti adakah kita ni akan bertemu dengan Ramadan yang berbaki ada 70 hari lagi ni. Wallahu a'lam. Dalam situasi kita masih lagi diuji dengan wabak ini, teruskanlah kita berdoa
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba khususan virus corona. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita semua dan kita berada dalam keadaan sentiasa terus untuk mematuhi arahan dan SOP yang dikeluarkan. Baik tuan-tuan, insya-Allah malam ini kita sambung kuliah pengajian kita Bahrul Mazi. Kita masih lagi membicarakan tentang kelebihan membaca ayat ataupun surah tertentu dalam Al-Quran. Pada bulan yang lalu kita membicarakan kelebihan 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Jadi malam ini kita akan sambung hadis yang membicarakan bab ma jaa fi surati Ali Imran. Ada 2, satu surah Ali Imran. InsyaAllah selepas ini kita akan bicara tentang surah Al-Kahfi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan membaca surah Ali Imran. Kelebihan membaca surah Ali Imran. Apabila kita menyebutkan kelebihan surah-surah tertentu dalam Al-Quran ini tuan-tuan, bukan membawa maksud bahawa ada ayat Al-Quran yang lebih baik berbanding ayat Quran yang lain. Tidak. Kerana apa? Kerana semua ayat Al-Quran ini apabila dibaca semuanya diberikan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Nabi SAW sebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falau bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca huruf-huruf atau potongan ayat Al-Quran, baginya pahala kebaikan, hasanah. Dan setiap hasanah itu diganjari dengan bi asyri amsalihha, 10 kali ganda pahala kebajikan itu. Jadi di hadapan kita ini Allah dah bagi peluang untuk kita dapatkan ganjaran, iaitu dengan membaca Al-Quran sahaja pahalanya berlipat kali ganda. Masya Allah, pelaburan yang menguntungkan. Kalau nak dapat pelaburan dunia ni yang keuntungannya 10 kali ganda, takkan jumpa. Bonus, belum tentu kita dapat bonus 10 bulan gaji. Apa lagi? Kita beli sesuatu barang, belum tentu boleh dapat 10 barang percuma. Paling-paling tidak mungkin percumanya 1, percumanya 2. Tetapi pelaburan pahala ini Allah bagi 10 kali ganda. 1 huruf. Bukan kata 1 ayat. Bukan kata sepotong kalimah. Allah kata 1 huruf. Nabi janjikan 1 huruf 10 kali ganda ganjarannya. Apa lagi yang kita inginkan? Tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Malam ini kita bicara hadis tentang kelebihan membaca surah Al-Quran. Surah-surah dalam Al-Quran. Kita muhasabah dan kita tanya diri kita, sehari berapa banyak masa kita gunakan untuk baca Al-Quran? Mungkin kita akan kata, saya tak punya masa, saya sibuk, tak sempat nak baca Al-Quran. Okey, tak apa. Kita tengok balik masa sehari dia, apa yang dia buat, yang sampai dikatakan dia sibuk, tak ada masa nak baca Quran ini. Tolak masa dia sembahyang, itu waktu kewajipan. Tolak masa dia tidur, tak apalah, itu keperluan, perlu tidur sehari. Tolak masa dia makan, okey, tak apa. Makan itu juga satu keperluan. Satu hari berapa habis masa kamu melayari Facebook? Yang belum tentu satu keperluan.
Ada masa. Kamu ada masa untuk melayari Facebook sejam, 2 jam. Kamu ada masa untuk melayari televisyen, menonton televisyen, drama, filem, sejam, 2 jam, bahkan berjam-jam. Yang tak ada keperluan untuk kamu pun sebenarnya. Kalau kamu tak tengok pun, boleh meneruskan kehidupan. Tetapi kamu boleh jawab di hadapan Allah, aku tak punya masa nak baca Al-Quran. Sedang dalam masa yang sama, kita punya masa untuk melayari Facebook. Sedang dalam masa yang sama, kita punya masa untuk menonton televisyen. Kita punya masa untuk bermain sukan. Kita punya masa untuk berhibur. Apakah selayaknya jawapan kita? Kita kata saya tak punya masa untuk baca Al-Quran. Dalam situasi demikian, kita renungkan pada diri kita, tuan-tuan, supaya kita ambil peluang sehari sekurang-kurangnya, bacalah sekurang-kurangnya 1 muka ayat Al-Quran. Sedih kalau kita tak baca langsung sehari, tuan-tuan. Kita nak jawab, malu kita depan Allah Ta'ala. Kita nak kata Al-Quran kitab panduan kita, tapi sehari 1 muka pun kita tak mampu nak habiskan. Bahkan barangkali mungkin setengah muka pun kita tak sempat nak baca. Malu kita di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah terangkan kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran itu banyak dalam Al-Quran Allah sebut. Bahkan dalam hadis Nabi juga menyebutkan kelebihan-kelebihan fadilat membaca Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita sentiasa tertarik nak baca Al-Quran. Hidupkan budaya membaca Al-Quran itu dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri masyarakat kita. Baik, tuan-tuan, kita baca hadisnya malam ini, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas bin Sam'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya'til Qur'an wa ahlu'u alladhina ya'maluna bihi fid dunya taqadumu suratul Baqarah wa alu Imran. Qala an-Nawas wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata amsalin ma nasituhunna ba'du. Qala ta'tiyani ka'annahuma ghayabatani wa bainahuma syarakun aw ka'annahuma ghamamatani saudawani aw ka'annahuma zullatun min tayrin sawaf tujadilani an sahibihima. Yang bermaksud daripada Nawas bin Sam'an daripada Nabi SAW bersabda, datang Al-Quran dan ahlinya yang beramal, mereka itu dengan dia di dalam dunia mendahului akan dia surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Maknanya dia sentiasa mengamalkan, membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Disebutkan nama bagi kedua surah ini iaitu Az-Zahrawan. Yang disebut Az-Zahrawan ini ialah 2 surah ni, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kata Nawas, dan memberi misal bagi keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 misal. Tiada aku lupakan dia kemudiannya. Sabdanya, datang keduanya seolah-olah keduanya naungan dan antara keduanya cahaya, atau seolah-olah keduanya kabut hitam, atau seolah-olah keduanya teduhan daripada burung yang berbarisan, melawan keduanya mempertahankan tuannya. Maknanya, orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ini ada yang menaunginya di akhirat nanti. Ada yang menaunginya, ada naungannya di akhirat. Ada yang memayunginya di akhirat. Ada tempat berteduh.
Ketika di dunia pun, ketika cuaca panas, kita memerlukan tempat untuk berteduh. Ini kan pula di akhirat, yang suasananya takkan sama dengan kepanasan dunia. Jadi bila dia menjadikan Al-Quran, terutamanya dalam bab ini, menjadikan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sentiasa diamal, dibaca, dia mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri naungan di akhirat. Jadi kita bacalah, tuan-tuan. Jangan fikirkan soal ganjaran di sangat sebenarnya pun. Memang tanggungjawab kita pun untuk membaca Al-Quran, memelihara Al-Quran. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah surah Ali Imran itu nama bagi satu surah dalam Al-Quran. Ialah surah yang keduanya kemudian daripada surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran, surah kedua. Susunan dia, surah kedua selepas surah Al-Baqarah. Surah mula-mula surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah dan Ali Imran. Bermula surah Ali Imran itu ialah juzuk yang ketiga. Maka surah ini ada mempunyai kelebihan, iaitu siapa yang belajarnya serta ingat, hafaz akan dia dan mengamalkannya, maka dapatlah balasan yang besar dari sisi Allah Ta'ala. Dan jadilah surah Ali Imran itu pada masa di akhirat berjalan di hadapan bersama-sama dengan surah Al-Baqarah, melayang seperti awan atau teduhan atau payungan sebagai juara, berjalan di hadapan tuannya, mempertahankan apa-apa bahaya api neraka yang mahu datang kepada tuannya. Menjadi penaung kita, menjadi bodyguard kita, menjadi payung kepada kita di akhirat kelak. Ketika mana banyaknya balasan Allah Ta'ala yang kita pun tidak pasti apa yang kita terima di akhirat kelak. Dengan asbab kita membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini, menjadi naungan kita. Dia akan pelihara kita, protect kita daripada balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya api neraka di akhirat kelak. Sebab itu kita kena jadikan Al-Quran ini sebagai kawan qarib kita. Dia akan membantu kita di alam kubur, supaya kubur kita sentiasa bercahaya. Tuan-tuan, yang tuan-tuan amalkan surah Al-Mulk selepas solat Isyak, alhamdulillah. Jadikan amalan bukan terhenti di masjid sahaja. Kalau boleh di rumah juga jadikan sebagai amalan. Balik rumah sebelum tidur, baca surah Al-Mulk bersama keluarga pula, dengan anak-anak sekurang-kurangnya. Tak mampu baca, pasanglah bacaan surah Al-Mulk dan surah-surah yang lain. Jadikan itu sebagai rutin kita. Kalau kita boleh jadikan rutin, bangun tidur je kita mesti nak tengok handset. Sebab dah jadi tabiat, sebab dah jadi satu habit bagi kita. Celik je mata, pegang handset je, nak cari dulu. Buka WhatsApp, tengok apa status terkini. Buka Facebook, apa status terkini. Sebab apa? Kita jadikan dia rutin. Maka begitulah juga dengan Al-Quran, jadikan dia sebagai rutin. Kalau kita jadinya sebagai rutin, maka kita tak akan rasa berat dalam diri kita. Kerana kita akan jadi terbiasa dengan amalan tersebut, tanpa ada paksaan. Bacalah tuan-tuan. Panjang sangat Ustaz, surah Al-Baqarah ada juzuk, satu juzuk, dekat hampir 3 juzuk. Baca sikit-sikit. Bukan disuruh baca duduk sampai habis khatam surah Al-Baqarah. Asalkan kita ada kesempatan baca, bacalah Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Al-Quran ini sebenarnya mudah untuk kita, tapi kita saja yang tidak mau memudahkan diri kita membaca Al-Quran.
Baik. Membaca surah Ali Imran itu beroleh balasan yang besar bagi orang yang mengamalkannya, seperti yang dikatakan dalam hadis tadi, ya. Maka balasan yang besar itu telah diberi misal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, qala Nawasun wa daraba lauma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata amsalin ma nasituunna ba'du. Kata Nawas, dan telah memberi misal bagi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 misal yang tiada aku lupakan dia kemudian daripada telah diberinya tahu padaku. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah Ali Imran ini, tuan-tuan. Nabi mengamalkan ada 10 ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran. Ya? Surah Ali Imran ni ada 200 ayat. 200 ayat, panjang ayat. Jadi tuan-tuan boleh baca surah Ali Imran, ya? Sebagaimana ada satu riwayat yang menyatakan Nabi baca 10 ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran. Istaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalisa yamsahun naum an wajhihi biyadihi thumma qara'a al-ashrul ayatil khawatim min surati Ali Imran. Nabi bangun tidur sepertiga malam. Kemudian Nabi sapu bekas tempat pembaringannya. Kemudian thumma qara'a al-ashrul ayatil khawatim min surati Ali Imran. Kemudian dia baca 10 ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran. Ayat 191 hingga ayat 200. Amalkan. Sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau tak mampu nak baca semua, jangan tinggal semua. Panjang surah Ali Imran Ustaz, tak lalu nak bacanya. Tak boleh baca semua, jangan tinggal semua. Bacalah 10 ayat yang terakhir. Begitu. Jangan dek kerana tak boleh nak baca semua, langsung tak baca. Ya. Surat khabar, kita takkan baca A to Z daripada muka depan sampai habis. Ya. Adalah setengah tu dia baca lah, tak ada yang tinggal pun. Ya. Tapi tak baca semua, baca tajuk pun jadilah. Tengok tajuk, ini cerita pasal ini berita pasal ini. Jadilah. Begitu juga Al-Quran. Kita tak mampu nak baca semua, bacalah sebahagian daripada ayat Al-Quran. InsyaAllah kelebihannya Allah janjikan untuk kita di akhirat kelak. Ya. Baik. Sabdanya datang surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu seolah-olah keduanya itu 2 naungan di atas kepala melayang di hadapan orang yang mengamalkannya itu. Maknanya ibarat surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ni nanti ada datang cahaya yang memayungi kita. Cahaya atau kita kata apa? Naungan yang berada di atas kita orang yang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua naungan itu lompang cahaya yang menceraikan atau membezakan antara keduanya. Au ka'anna ghamamatan saudawani, ataupun seolah-olah kedua surah itu teduh awan yang hitam melayang di hadapan. Ibarat dia memberi teduhan kepada pembacanya. Kita sedia maklum di akhirat kelak berbagai-bagai dugaan berdasarkan amalan masing-masing. Ada yang berenang di lautan peluhnya. Dalam keadaan panas terik, diibaratkan matahari sejengkal. Kita matahari yang jauh begini pun kita rasa panas yang amat terik apabila di tengah hari. Ini kan pula ibaratnya matahari dengan panas sejengkal jaraknya. Baik. Au ka'anna zullatun min tayrin sawafa tujadilani an sahibihima, ataupun seolah-olah keduanya itu payung atau teduhan daripada sayap-sayap burung yang berbaris-barisan, melawan keduanya itu bagi mempertahankan apa jua bahaya yang datang kepada tuannya yang membaca. Siapa dia?
Kitalah yang membacanya. Kalau kita baca, ia ibarat seperti teduhan daripada sayap-sayap yang memayungi kita daripada panasan. Dan pada bab ini daripada riwayat Buraidah dan Abi Umamah, dan bermula makna ini hadis di sisi ahli ilmi bahawasanya mendatang ia akan pahala bacaan. Demikianlah mentafsir oleh setengah daripada ahli ilmi akan ini hadis, dan bermula barang yang menyerupai ini daripada hadis-hadis bahawasanya diberikan pahala bacaan Al-Quran. Maknanya yang disebutkan tadi itu ialah berupa ganjaran daripada kita membaca Al-Quran. Bukan maksudnya Quran itu akan jadi payung naungan, tak. Pahala dan ganjaran daripada kita membaca Al-Quran ini ibaratnya akan memayungi kita. Ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak nak? Kita pun tak pasti berapa baki umur kita yang tinggal. Dengan baki yang ada ini, jangan lepaskan peluang langsung kita tak baca Al-Quran. Bahkan kita langsung tak pegang Al-Quran. Bahkan kita langsung tak tahu bacaan Al-Quran. Apa kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Apabila ditanya tentang Al-Quran, bukan sekadar baca, hafal mungkin jauh sekali. Al-Quran itu pun kita tak pernah sentuh. Jauh sekali baca. Tuan-tuan, inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Keazaman untuk isikan diri kita, hati kita dengan Al-Quran. Ya. Maka pada hadis An-Nawas daripada Nabi SAW menunjukkan atas yang ditafsirkan oleh ulama itu. Kerana sabda Nabi SAW dan ahlinya yang beramal mereka itu dengan dia di dalam dunia, maka pada ini menunjukkan bahawasanya diberi akan pahala amal. Menunjukkan inilah pahala yang akan kita perolehi dengan amalan kita membaca surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah. Jadi pertama, jangan kita lepaskan peluang membaca. Tak dapat semua, bacalah sebahagian daripada surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Baik, kita teruskan bab yang seterusnya, bab majaa fi fadli suratil kahfi. Ini yang biasa kita dengar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Ini selalu kita dengar. Bahawa surah Kahfi ini ada kelebihan yang cukup besar juga. Sama sebagaimana surah-surah yang lain, surah Kahfi juga ada kelebihannya. Yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang terbesar yang disebutkan oleh satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayatin min awal suratil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan terselamat atau terpelihara daripada fitnah dajjal. Man hafiza 10 ayatin min suratil kahfi. Jadi kita amalkan, baca ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat pertama sampailah ayat yang ke-10, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Habis tu sudah tak boleh ke baca semua? Boleh. Nak mampu baca satu surah, silakan. Itu yang terbaik. Tapi takut-takut yang banyak pun tak terbuat, yang sikit pun tak terbuat. Jadi kita mulakan dengan yang sikit dulu. Jangan mulakan terus yang banyak. Takut-takut nanti dia rasa berat, akhirnya dia tinggal. Mulakan yang sikit.
Saya tak boleh hafal Ustaz, baca boleh? Baca pun boleh, silakan. Baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal ini kita pun sebenarnya dah berada di fasa-fasa akhir zaman. Kita dah berada dalam fasa-fasa akhir zaman. Nabi pernah menyebutkan dalam satu riwayat, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal. Tidak ada suatu ciptaan selepas ciptaan Nabi Adam sehinggalah hari kebangkitan nanti yang lebih dahsyat melainkan khalqun akbar minad Dajjal. Yang lebih dahsyat melainkan daripada Dajjal. Itu nanti kita akan masuk perbicaraan di hujung nanti. Ujiannya kita tak tahu tuan-tuan. Fitnah Dajjal ni ujian terhadap keimanan. Hari ini berapa ramai manusia yang tewas dengan hiburan yang melalaikan. Yang melalaikan. Berapa ramai yang tewas dengan media-media sosial yang membawa terjerumus kepada perkara yang melalaikan. Berapa ramai yang terikut-ikut budaya-budaya yang menyongsang, bukan sekadar menyongsang daripada agama, menyongsang daripada adat budaya kita setempat. Hari ini belum cerita Dajjal tu sendiri datang. Sebab itu ada yang kata Dajjal itu ya memang betul dia Dajjal. Ada yang kata sebenarnya itu hanyalah sikap perangai seperti Dajjal itu ada pada orang-orang tertentu. Wallahualam. Nanti ada dalam hujung hadis ni nanti dibicarakan. Jadi kita nak pelihara itu, caranya antaranya amalkan bacaan surah Al-Kahfi tadi. Baik, kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil Bara yaqulu bainama rajulun yaqra'u suratal kahfi izra'a dabbata'u tarkudu fanazara fa idza mithlul ghamamah awis sahabah fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tilka as-sakinatu nazalat ma'al Qur'an au nuzzilat 'alal Qur'an. Maksudnya daripada Al-Bara berkata ia dalam antara lelaki membaca surah Al-Kahfi, tiba-tiba tampak ia akan binatangnya melonjak, maka memandang ia, maka tiba-tiba seumpama kabut atau awan, maka datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyebut ia akan demikian baginya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah penetap hati, turun ia serta Quran atau diturunkan atas Quran. Ada seorang pemuda membaca surah Al-Kahfi. Kemudian dia melihat kudanya melonjak-lonjak. Dan dia melihat ada seumpama awan. Maka dia tanya Nabi SAW, apakah ini? Maka Nabi kata, itulah disebut sakinah. Ketenangan yang turun daripada Allah Ta'ala dengan bacaan kamu surah Kahfi itu. Kelebihan surah Kahfi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, surah Kahfi ini ada 4 kelebihan. Kita mengamalkan bacaan surah Kahfi ini ada 4. Yang pertama, terhindar daripada fitnah Dajjal. Bagaimana yang disebutkan tadi, hadis mula-mula saya kata, man hafiza 10 ayatim min awwal suratil Kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat awal dalam surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Cuba amalkan. Ada satu riwayat lain menyatakan baca 10 ayat pertama dan baca 10 ayat yang terakhir. Ada juga boleh, tak ada masalah, baca Al-Quran, tak ada masalah, baca je mana-mana. 10 ayat yang terakhir itu tuan-tuan boleh mulakan daripada ayat 110. Surah Kahfi ada 200 ayat.
200 bukan 200 saya tak pasti berapa ayat. Tetapi tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kahfi ada ayat yang bermula daripada 10 ayat yang terakhir itu. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri. Itu mula ayat. Tuan-tuan baca daripada situ. Surah Kahfi ada 110 ayat, baru ingat. Surah Al-Kahfi ada 110 ayat. Baca daripada 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir. 10 ayat yang terakhir mula daripada ayat 101 hingga ayat 110. Ayat 101 tu mulanya ialah alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yasma'un. Itu ayat 101 dan bacalah sampai habis ayat dalam surah Al-Kahfi. Baik. Kemudian yang kedua apa dia? Memperolehi pengampunan dosa dan dosa di antara 2 Jumaat. Sebab itu kita diberi kelebihan baca surah Kahfi ini pada hari Jumaat. Dia bukan mesti malam Jumaat, pada hari Jumaat. Siangnya pun boleh. Bagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah. Kalau siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nur, dia akan diberikan pancaran cahaya. Diberikan pancaran cahaya di antara 2 Jumaat. Maknanya kalau kita baca tiap-tiap kali Jumaat, setiap minggu, setiap harilah kita akan diberikan pancaran cahaya. Pancaran cahaya ini membawa 2 maksud. Yang pertama, cahaya ketika mana kegelapan di hari kiamat kelak. Yang kedua, cahaya diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala dalam kita berhadapan permasalahan situasi. Kita tangguh selepas azan je.
Baik, kita sambung sekali lagi tuan-tuan. Jadi kelebihan pertama tadi terhindar daripada fitnah Dajjal. Muslima minad Dajjal. Baca, siapa yang baca surah Kahfi. Kemudian yang kedua, diberikan pengampunan dan juga pengampunan dosa ma bainal jum'atain, di antara dua Jumaat. Yang ketiga, diberikan pancaran cahaya. Tadi saya sebut hadis tadi, adha'a lahu, diberikan pancaran minan nur ma bainal jum'atain, diberikan pancaran cahaya di antara dua Jumaat. Dan yang keempat ialah dipelihara daripada gangguan syaitan. Ini kelebihan-kelebihan kita membaca surah Kahfi. Jadi amalkan. Kalau yang terbaik, bacalah sampai habis 110 ayat surah Al-Kahfi. Tak kiralah malam Jumaat ke, siang hari Jumaat ke, sebab hadis Nabi sebut yaum fi yaumil Jumaah, pada hari Jumaat. Bacalah surah Kahfi itu. Baik. Kemudian kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah datang banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelebihan surah Kahfi. Setengahnya menyebutkan kelebihannya dan setengahnya menyatakan amalannya pada malam Jumaat. Sebab itu ada yang kata baca malam Jumaat pun boleh, tak ada masalah. Nak baca siang pun boleh, tak ada masalah. Itu kelebihan kita membaca surah Al-Kahfi. Baik. Kemudian sesungguhnya telah lalu satu hadis yang menunjukkan kelebihan surah Al-Kahfi itu, yaitu diturunkan Allah sertanya penetap hati dan penyedapnya. Maka di sini telah datang satu hadis lain yang menunjukkan ke atas kelebihannya juga, iaitu siapa membaca 3 ayat pangkal surah Al-Kahfi itu dipeliharakan Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal. Ni satu hadis lagi yang lain menyatakan siapa yang baca 3 ayat pun boleh, tak ada masalah. Semua tu ayat Al-Quran. Nak baca 3 ayat ke, nak baca 10 ayat ke, nak baca 10 pertama, 10 terakhir, nak baca semua surah Al-Kahfi pun tak ada masalah. Bacalah tuan-tuan. Jadikan dia sebagai amalan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a salasa ayatin min awwalil kahfi usima min fitnatid dajjal. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa membaca ia akan 3 ayat daripada pangkal surah Al-Kahfi itu, nescaya Tuhan peliharakan dia daripada fitnah Dajjal. Yang ni tiada apa kena fitnah. Maknanya tak kena fitnah ujian Dajjal ni. 3 ayat pertama pun boleh, 10 ayat pun boleh, 10 awal, 10 akhir pun boleh. Tak ada masalah. Bacalah tuan-tuan. Tak boleh hafal, baca. Terbaiknya hafal. Tak boleh, baca. Baik. Dajjal itu apa ia atau siapa ia? Ini panjang ceritanya. Tapi dalam perbicaraan ini diringkas pada 2 perkara sahaja. Sesungguhnya pada hadis dalam masalah 171 itu menyebutkan ada Dajjal. Maka Dajjal ini boleh ditafsir dengan 2 tafsiran yang sah kedua-duanya. Dua-dua boleh. Yang pertama, jika dikendaki alif lam pada ad-Dajjal itu alif lam lil ahdi, maka ialah Dajjal yang ma'ruf pada orang Islam, iaitu seorang yang zahir ia. Memang seorang betul-betul dialah Dajjal, orang itu. Orang, batang tubuhnya. Yang mana pada akhir zaman mendakwa dirinya, mengaku dirinya Tuhan dan bersifat ketuhanan. Banyak yang kafir menurutnya dengan sebab zahir barang yang menyalahi adat padanya, pada barang yang ada, pada barang yang apa ia berkehendaknya membuatnya, sehingga terikut beberapa banyak makhluk dan percayakan dia. Dia ada, seolah-olah dia ada kuasa dia. Nabi sebutkan dalam hadisnya, apabila dia perintahkan langit, diperintahkan langit ayyamurus sama an tumtir fatumtir, diarahkan langit turunkan hujan, turun hujan. Diarahkan bumi, wa ya'murul ard an tumbitu fatumbit, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dajjal.
Dan dikabarkan, riwayat menyatakan dia datang dalam keadaan manusia dilanda kemarau, memerlukan makanan, memerlukan bantuan dan sebagainya. Ketika itulah keimanan kita diuji. Dia membawakan sesuatu yang kita mudah terjebak kalau iman kita tak kuat dan tidak kukuh kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satu caranya dengan kita mengamalkan bacaan surah Kahfi, insya-Allah akan mengelakkan ujian Dajjal. Cukup dahsyat tuan-tuan. Dia boleh datang menyerupai ibu dan ayah kita, dan dia akan kata menggoda kita supaya ikut dia, dan akhirnya ada yang terpedaya dengan godaan yang dibawa oleh Dajjal. Panjanglah cerita Dajjal ini. Malam ni kita cerita kelebihan surah Al-Kahfi. Baik, keduanya, jika dikehendaki alif lam pada ad-Dajjal itu alif lam lil jinsi, maka melengkapi ia akan semua orang yang pembohong dan putar belit. Maksud kedua Dajjal itu ialah perangainya. Perangai Dajjal itu ada pada mana-mana orang, iaitu apa perangainya? Iaitu orang yang pembohong, orang yang suka putar belit, menipulah. Kerana makna Dajjal itu pembohong dan pemulas orang-orang sebagai tersebut dalam hadis, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun ay kazzabun mumawwihuna. Akan zair pada akhir zaman dajjal. Artinya orang-orang pembohong, pengubah cakapnya dengan apa yang mendatangkan maslahat dirinya juga, sampai dikuatnya cakap itu dengan sumpah atas sumpah. Itu dua maknalah. Maknanya, ya mungkin betul zahir Dajjal itu ialah seorang batang tubuh Dajjal akan keluar. Mungkin boleh jadi juga perangai itu. Jadi apa pun tuan-tuan, tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala ialah kita mencari ruang amalan-amalan yang boleh membantu mengukuhkan keimanan kita, di samping menjadi bekalan kita di akhirat kelak, iaitu kita mengamalkan bacaan Al-Quran. Dalam malam ini kita bicara surah Ali Imran dan juga surah Al-Kahfi. Amalkan tuan-tuan. Sikit-sikit. Kalau sebagai yang baru nak mula, baca sikit-sikit. Baca sikit-sikit. Tak lancar nak baca semua, baca 1, 2, 3 ayat, insya-Allah. Mudah-mudahan bila niat kita ikhlas, Allah mudahkan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Wallahu alam tuan-tuan. Cukup sekadar itu untuk kita malam ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada kuliah kita berkaitan dengan kelebihan membaca surah Ali Imran dan juga membaca surah Al-Kahfi. Wallahu alam. Kalau ada apa-apa soalan boleh kita bincangkan. Ya. Khamis bahasa. Dia kira masuk maghrib baru dikira malam hari Jumaat lah. Ya, lagi tuan. Tak ada ya? Oh, ya. Tuan-tuan, dia beginilah tuan-tuan. Kita berhadapan dengan suatu ujian COVID ini yang bukan melanda negara kita sahaja. Bahkan melanda, kita boleh kata satu dunia lah. Mungkin berbeza cara pengurusan sahaja dan bilangan kes. Jadi beginilah tuan-tuan. Kita teruskanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Soal di sebaliknya kita nak kata ini adalah perancangan orang itu, perancangan Yahudi ke apa ke, kita sebenarnya tak ada maklumat jelas. Jadi kita teruskan, dan benda yang diputuskan kita akur, kerana yang memutuskan itu di kalangan mereka-mereka yang mempunyai kedudukan yang sewajar. Sebab itu kita pegang kepada satu kaedah fiqh menyebutkan tasarruful imam ala ra'iyah
manutun bil maslahah. Setiap suatu dasar, sesuatu polisi yang dilaksanakan pemerintah kepada rakyat mestilah berlandaskan kemaslahatan. Jadi kita akur dan kita teruskan jaga SOP dan kita mengharapkan mudah-mudahan benda ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun harus kita ingat, ya, sememangnya kita berada di fasa-fasa akhir zaman. Apa juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, nak melihat sejauh mana keberadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila satu ujian itu, kita yakin ada hikmah tersimpan di sisi Allah Taala. Namun dalam masa yang sama, tak mungkin untuk kita merungkai hikmah itu. Yang penting bagi kita, laksanakanlah apa juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Taala memelihara kita. Walau kita dah berusaha pun, Allah masih uji lagi. Mungkin ada yang kena juga wabak. Kita dah berusaha, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berusaha. Jadi saya ingat cukup sekadar tu. Jadi tuan-tuan yang berada di masjid, peluang berada masuk ke masjid ini kecapilah sekarang. Kita tak tahu. Mungkin satu masa bila kes melonjak, kita tak tahu. Keluar arahan masjid tutup, kita tak tahu. Masa itulah baru kita nak mengetuk pintu masjid. Kenapa tak dibuka masjid ini? Kami rindu masjid. Udah 3 bulan kami tak datang masjid ni. Tolonglah buka. Ya, sekarang ini masjid dibuka. Walaupun tak luas, ada bilangan terakhirnya. Namun masih lagi tak memenuhi bilangan itu. Sayang tuan-tuan. Jangan jadi orang-orang yang kerugian. Di ketika mana di tempat lain, mereka tak boleh nak pergi masjid sebab masjidnya runtuh, dibom, diserang dan sebagainya. Kita yang masjid diberi peluang, kita tak gunakan kesempatan. Rugilah kita. Rugilah. Ambillah kesempatan ini. Kita tak tahu tuan-tuan, kes ni masih lagi, hari ni pun 4,000 lebih. Belum turun lagi pun. Kita tak tahu, ya, yang mendatang macam mana. Ya, kita nak dekat bulan Ramadan. Ya, adakah boleh sembahyang tarawih ataupun tidak? Adakah boleh sembahyang berbuka puasa atau tidak di masjid? Kita pun tak tahu. Jadi kesempatan ada ni, gunakan. Datanglah ke masjid berbondong-bondong ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam tuan-tuan, cukup sekadar itu pada peringatan bersama, khususnya untuk saya juga yang bercakap dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan pengajaran kepada kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina aamanu shalih tawassalu tawassalu. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.